Okay. So kita recap. Di dalam currency ada 8 currency utama dan dipecahkan kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ialah komoditi, kelompok kedua ialah safe haven, kelompok tiga ialah Swiss franc. Okay. Kenapa komoditi? Sebab komoditi merupakan pasaran yang mempunyai high demand. Sebab pendapatan komoditi hasil datang daripada hasil bumi. Seperti daging, susu, tepung, gula, minyak, emas, pelomongan, arang batu, timah dan sebagainya. Okey, itu hasil bumi. Okey. Keduanya ialah komoditi merupakan negara yang mempunyai interest rate yang sangat tinggi. So investor suka. Macam kita kalau kita nak melabur antara pelaburan yang mempunyai interest rate yang rendah dengan interest rate yang tinggi, of course kita akan melabur dalam pelaburan yang interest rate yang tinggi, betul tak? So begitu juga dengan pelabur dalam forex, mereka akan invest dalam komoditi sebagai pilihan utama. Okey. Kelompok yang kedua iaitu pilihan kedua ialah safe haven. Safe haven ini ialah US dollar. Okey, komoditi tadi New Zealand, Kanada, Australia. Okey. Safe haven ialah US dollar dan Japanese yen. Okey. Kenapa dia panggil safe haven? Safe haven ialah pasaran alternatif yang mana pelabur melabur duit di dalam pasaran pelaburan mata wang. Tadi mereka melabur di dalam komoditis, di dalam aset. Minyak, daging, susu itu aset. Okay. So dalam safe haven, dia lebih kepada pasaran reserve currency, maksudnya safe deposit. Faham tak maksud safe deposit? Maksudnya kita menyimpan pelaburan mata wang. Tadi kalau komoditi, kita menyimpan di dalam aset. Minyak, emas, gula, susu, tepung, daging, gandum dan sebagainya. Itu dalam bentuk aset. Okay. Tetapi dalam reserve currency, pelabur menyimpan duit dalam bentuk simpanan mata wang. Maksudnya mereka beli US dollar banyak-banyak, simpan, dan mereka tunggu sehingga US dollar naik, baru mereka jual balik untuk tukar kepada mata wang. Faham kat situ? Itu pilihan kedua iaitu reserve currency ataupun dipanggil safe haven. Dan kelompok yang ketiga iaitu Swiss franc. Ini safe haven juga, tetapi pecahan kedua daripada safe haven. Swiss franc, kenapa Swiss franc yang paling last? Sebab Swiss franc ini merupakan negara yang mempunyai dividen ataupun interest rate yang paling rendah, tapi dia paling smooth. Maksudnya kalau kita invest, maksudnya nak loss tu susah. Maksudnya dia cantik. Dia tidak kejap naik kejap turun, dia cantik smooth je. Itu Swiss franc. Swiss franc. Tapi selalunya dia bersifat sementara je. So jadi investor kalau melabur dekat Swiss franc, dia akan melabur sekejap je. 1-2 jam, lepas tu habis. 1-2 jam tu habis. Kadang-kadang 1 minggu kalau betul-betul market tak cantik, komoditi tak cantik, kelompok utama tak cantik, kelompok kedua tak cantik, safe haven tak cantik, tapi sebenarnya dia dijadikan sebagai alternatif untuk pelaburan. Yelah, nak melabur kat komoditi tak cantik, nak melabur kat safe haven tak cantik. Jadi daripada duit tu beku macam tu je, lebih baik melabur dalam Swiss franc walaupun dividen dia kecil. Yang penting ada profit. Itu dah sebab itulah peranannya Swiss franc dia sebagai alternatif untuk investment. Jadi soalannya, jadi cikgu CSF hanya sesuai untuk trade instant saja, betul? Ya betul, untuk instant. Tak boleh hold. Paling lama 2 jam. Itulah paling lama. Kalau di strong lah, kalau di weak tak ada masalah. Lama-lama pun tak apa, dia boleh untuk intraday. Swiss franc tak boleh intraday kalau di strong. Tapi kalau dia weak boleh, tak ada masalah. Kalau interest rate NZD negatif, adakah dia mempengaruhi investor? Ya betul. Sekarang ni interest rate NZD positif. Okey, kena faham kadang-kadang bila dia keluar dekat kalender negatif positif, itu dia punya kenaikan saja. Penurunan dan kenaikan. Sebab all the way dia nak naik, all the way dia interest rate dia tengah naik tu, dia ada fluctuate dia. Sekejap dia naikkan interest rate, sekejap dia turun. Contoh, dia naikkan interest rate 2%, dia turun 0.05. Sikit je. Tapi dia naik lagi 2%, tinggi lagi. Tapi turun 0.05. Tapi bila kenaikan, naik lagi 2%. Maknanya kenaikan rate berbanding dengan penurunan rate, kenaikan lebih besar daripada rate, kenaikan lebih besar daripada penurunan, maka itulah terbentuknya uptrend. Faham tak kat situ? Okey.
So katakan long term, dia kata dia nak kekalkan interest rate, kekalkan kenaikan interest rate. Okay, long term. Tapi short term, dia nak naik, dia nak turunkan, tapi berapa besar? Sikit tak? Kalau 0.05 tak ada masalah. Sebab dia sekadar retrace, kemudian dia naik balik. Sebab nanti bila dia naik, dia akan naik lagi tinggi. Macam tu. So negatif tu bergantung berapa besar dia punya impact dia untuk jangka panjang, tengok berapa banyak penurunan. Kalau sekarang tak silap saya 2.5% dia punya interest rate dia. Kalau dia naik, kenaikan dia 0.05 tapi dia turun 0.01, maksudnya yang turun negatif tu tidak menjejas jangka panjang. Tak ada masalah. Sebab nanti dia akan naik balik. Sebab contoh macam ni, kenapa interest rate perlu turun? Interest rate naik, kenapa interest rate kena naik, kena turun? Sebab bila dia naik, dia harga dia dah mahal. Jadi siapa nak invest? Jadi dia kena turunkan harga interest rate untuk cari buyer, untuk cari supply. So nanti bila sampai satu tahap, bila dia sampai pada harga yang murah, contohlah macam kita beli kereta, beli rumah. Kalau rumah mahal, siapa nak beli? Kita kena tunggu sampai harga rumah jatuh dulu, baru kita beli. Sama juga dengan pelaburan interest rate. So jadi bila dah harga interest rate terlampau tinggi, jadi negara tu tak boleh nak kekalkan interest rate sebab tak ada orang nak beli dah, sebab mahal. Loan mahal, apa semua mahal, beli rumah mahal, semua mahal. Jadi apa dia buat? Ialah diturunkan harga interest rate, jatuhkan dulu. Tapi bukan jatuh banyak, dia jatuh sekadar untuk menurunkan harga je. So jadi bila dia dah kira sampai satu tahap, okey cukup. Ini dah kira harga paling rendah dah ni. So jadi waktu tu lah investor akan mula buy balik. So baru dia naik balik sebab dia tahu waktu tu interest rate akan naik semula. Okay. Faham So that's why interest rate kena turun sebab bila bayangkanlah kalau you beli mineral water harga sampai RM10 satu botol, siapa nak beli? So jadi apa kita kena buat? Kita akan berhenti membeli. So kita akan stop buying. So biar harga tu jatuh. So bila harga tu jatuh sampai harga RM1 balik, baru kita beli semula. Macam tu juga interest rate turun sampai pada harga asas, harga dia panggil harga base, kemudian baru dia akan buy balik. Okay, so sudah faham tadi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ialah komoditi, kelompok kedua ialah safe haven, kelompok ketiga ialah Swiss franc. Okay, tapi 2 kelompok utama yang kita akan trade, yang saya akan trade, komoditi atau let's say komoditi tak cantik, saya akan fokus kepada safe haven. Faham Kalau komoditi cantik, saya akan fokus kepada komoditi, buy AUD, US dollar, NZD, US dollar, USD CAD. Okay. Kalau tak cantik, saya akan sell NZD US dollar, sell AUD US dollar ataupun buy USD CAD. Okay. Kalau saya nak trade Great Britain Pound, saya tengok ala 7 komoditi dulu kat mana, saya tengok ala 7 safe haven kat mana. Kalau komoditi drop, safe haven naik, saya tengok Great Britain Pound dengan Euro dulu kat mana. Ikut safe haven atau ikut komoditi. Kalau diikut safe haven, saya akan kahwinkan dengan komoditi. Kalau diikut komoditi, saya akan kahwinkan dengan safe haven. Macam tu. Strong lawan weak, weak lawan strong. Ingat, dia tak boleh sama-sama. Strong lawan strong tak boleh. Ataupun weak lawan weak. Kita nak weak lawan strong. So that's why kita perlu tengok kat mana duduknya safe haven, kat mana duduknya komoditi, baru kita tengok duduknya Euro dan Great Britain Pound. Okay? So the rest simple. So once you dah faham apa itu current active currency, DOM dengan CAC sama je sebenarnya. Okay, cuba tengok. Sama je. Cumanya ialah depth of market ni kita nak tengok kelompok. So di sini ada kelompok komoditi. Boleh nampak kat sini ada kelompok safe haven. Right? Ini pula yang dekat sini CAC ialah kita nak tengok currency mana yang menguat, mana yang paling lemah, mana paling dia ascending dengan descending. Ni paling kuat. Ni paling lemah. Kalau kita tengok di sini, mata kita tak dapat tangkap siapa yang paling kuat. Ini sebab ini nampaklah jelas. Canada dengan Israel strong dan Swiss franc yang paling weak. Tapi kalau kita pindahkan kepada CAC, jadi kita nampaklah siapa yang paling kuat, siapa yang paling lemah. Boleh nampak? Simple je. DOM dengan CAC sama. Cuma DOM tu kita pecahkan sebab kita nak tengok kelompok komoditi, safe haven,
dengan Swiss franc, Euro, Great Britain pound. Tapi kalau dekat CAC tu kita nak tengok siapa yang paling kuat. So biasanya kita akan ambil yang ini. Kita akan ambil ni. 4 currency yang sebelah kiri ni. Ni. So jadi apa yang kita boleh trade kat sini? US dollar CHF, Canada CHF, AUD US dollar. Macam tu. Faham Okay. Right. Okay. Kedua, sorry saya ambil masa lama. 5 minit. Okay. So, saya sebut 5 minit terus dihilang. Sekejap saya buka balik dashboard. Okay. So, cara paling simple, paling senang kita nak trade supaya kita tidak terumbak-ambing ataupun kita tak terkapai-kapai. Ini ramai yang cakap terkapai-kapai. So paling baik sekali ialah kita tengok pertama sekali ialah kita tengok ni dulu. 4 currency ni dulu. Okay. So boleh nampak dashboard kan? Nampak kan saya kotakkan tu. Okay. Sebab saya terpaksa berdongak lah pasal dia duduk skrin paling atas. So 4 currency utama yang kita nak trade, kemudian kita convertkan dia dalam bentuk pair. CAD, CHF. So kita boleh nampak kat sini. Ya. USD, CHF ataupun CAD, CHF nampak buy. So jadi cuba kita tengok ada tak dia duduk dekat SNF. SNF ni set and forget lah. Okay. Set and forget. Dia ada tak signal buy TP dia. Kalau ada, maksudnya dia ikut trend. So ini yang kita nak trade, ini yang kita nak follow. Sebab kita ikut trend. Let's say lah kita buy, kalau dia retrace pun, dia akan naik balik pada buy. Dia akan follow balik kita punya buy. Okay? Faham tak maksud saya? Maksudnya, kalau mana-mana signal yang strong ataupun weak, dia tidak ada TPSL, kalau boleh jangan ikut. Sebab biasanya dia lawan market, dia lawan trend. So bila dia lawan trend, kalau kita floating, selalunya dia akan pergi balik pada trend asal dia. So jadi kita habis kita punya account. Okay. So jadi apa yang kita nak kena buat ialah kita kena cari pair yang ada TPSL. Kalau dia strong, SOP yang kita nak ialah di DOM ataupun CAC, dia mesti 50 ke atas ataupun 50 ke bawah. Negatif 50 ke bawah. Itu kita nak. Okay. Sebagai contoh US dollar CHF. US dollar CHF. Okay. So US dollar CHF ada tak TPSL? Ada tidak? Ada kan? Awak tengok US dollar CHF 33 TP dia dah hit. Hari ni 33 TP dia dah hit. TP1, TP2, TP3. Maknanya bila dia punya TP dia ni dah tukar warna hitam, maksudnya dia dah hit. Dia dah hit Kalau dia ada lagi warna kuning macam ni, maksudnya TP2 dan TP3 belum lagi. Faham? Faham tak? Okay. So jadi siapa yang follow currency strength yang ada keluar TPSL, itu yang terbaik. Okay, itu yang terbaik. Kalau nak follow, saya sarankan kalau boleh jangan lot terlalu besar. Okay, jangan lot terlalu besar. Sebab kalau market retrace pun, dia sekadar retrace je, nanti dia akan pergi balik dekat kita punya TP. So tapi macam malam ni, US dollar CHF dah sampai TP3. CAD CHF pun dah sampai TP3 dah. Nampak perform kan hari ni kan? US dollar. Tengoklah dia naik berapa banyak daripada bawah tu sampai ke atas. Okay. So pemilihan dia adalah kalau boleh currency yang mempunyai TP dan SL. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. So ada yang buy USD CHF, ada yang buy CAD CHF tak sekarang? Maksudnya tadi. Bukan sekarang. Sekarang ni dah tak ada dah. Saya pun dah tak ada. Tak masuk buy dah. Ada tak? Ada tak yang buy tadi, pukul 10 tadi, buy CAD CHF dan USD CHF? Ada kan? Okay. So, boleh tutup lah. Kalau nak tutup sekarang lah. Ya. Boleh tutup. Sebab
Kalau sebelum tidur kalau boleh tutup lah sebab you masuk dah lewat, so jadi tutup. Saya sarankan tutup. Tutup position sebelum pukul 12. Ya, ataupun you nak tidur, sebelum tidur make sure tutup. Jangan biarkan sebab you masuk dah lewat. Kalau masuk daripada siang tadi, masa dia belum hit TP1 tadi, tu okey lah, tak apa masalah. Tak ada masalah apa tu nak hold, tak ada masalah. Ya. So tahniah Maksudnya apa? Boleh tahu cikgu hold lama-lama guna set and forget. Oh, soalan dia, adakah gunakan set? Set and forget itu khas untuk orang intraday. Dia, macam saya kata tadi, bergantung pada you punya strategi. You nak swing ataupun you nak scalping, you nak scalp saja ataupun you nak intraday. Kalau you nak intraday, dan you guna set and forget. Kalau you nak scalping, terserah. Ambil 10 pip pun tak apa. 15 pip ke, ikut. Bawah, biasanya bawah 10 lah. Kalau you nak scalping. Okay. Tapi macam saya kata tadi, saya akan hold US dollar dan Japanese yen sebab sepanjang COVID-19, US dollar dan Japanese yen weak. So jadi saya akan hold buy pair AUD US dollar dan Japanese yen. Itu bergantung pada strategi. Jangan ikut saya. Sebab akaun saya berbeza-beza. Saya ada akaun scalping, saya ada akaun intraday dan saya akaun swing. Berbeza. Kalau you tanya, you kena tengok you punya strategi apa. Sebab saya ada 3 akaun berbeza. Saya ada akaun scalping, saya ada akaun intraday dan saya akan swing. So untuk akaun intraday, saya akan ikut ni lah. Mesti saya akan ikut ini lah sebab saya akan ikut trend. Okay. Kalau saya akaun scalping, saya akan ikut akaun scalping, saya akan gunakan SOP instant. Saya akan gunakan SOP instant. SOP instant apa? Ada 4 kan? SOP instant ialah DOM mesti 50 ke atas ataupun negatif 50 ke bawah. Kemudian speedo dia mesti duduk dekat dark green ataupun dark red. Okay. Kemudian nombor 3 dekat demand tu mesti ada extreme buy ataupun extreme sell. Dan keempat, 2 jam setiap open session. Maknanya kalau London pukul 3, maknanya pukul 3 sampai pukul 4, bukan pukul 5 je lah kita trade. 2 jam 2 jam je kita guna SOP instant tu. Kemudian kalau waktu New York, waktu pukul 8, 9, 10 tu, 9, 10 tu, itulah waktu kita trade ikut SOP instant. Macam US dollar sekarang ni lah. Ni. Macam sekarang ni lah. US dollar CHF dengan CAD CHF. Itu SOP instant. Itu saya akan gunakan dalam account untuk apa tu, untuk scalping. Maknanya scalping 2 jam. Kalau saya nak intraday, itu lain. Kalau intraday, saya akan tengok kekuatan petang tu sampai malam. Itu intraday, saya ikutlah. Tapi kalau swing, saya tengok kalau selalunya intraday dengan swing punya entry lebih kurang sama sebab intraday kan ada keluar TPSL kan. Sama juga dengan trend. So jadi kalau intraday ikut trend, maka akan keluar TPSL. So jadi saya akan gunakan intraday punya signal dengan swing serentak. Maknanya kalau saya nak masuk buy dekat trend, sebab saya tahu macam contoh CAD JPY. CAD JPY uptrend kan. So jadi untuk account trend saya akan masuk buy juga, untuk intraday pun saya akan buy. Cuma bezanya account intraday saya letak TP 2 atau 3. Saya akan tutup. Hari tu juga saya akan tutup. Tapi kalau untuk swing saya akan biar. Sebab saya tahu projection saya akan uptrend tinggi. Selagi belum habis COVID-19. Bukan saya minta COVID-19. Selagi COVID-19 masih lagi belum ada solid vaksin, selagi itulah kita akan boleh hold buy pair US dollar dan Japanese yen ataupun kita buy commodity. Okey. Faham? Cukup. ADR. Okey, berbalik pada topik pada ADR. ADR ni kita boleh langgar dia dengan syarat kita gunakan SOP instant sahaja untuk langgar ADR. Tapi kalau kita, sebab kita suka pair tu, tapi tak ada SOP instant, jangan suka-suka masuk walaupun sebab ADR dia dah lebih 100, 160, 170, 180. Tapi kalau kita nak langgar boleh dengan syarat ada SOP instant. Baru kita boleh langgar ADR 100%. Tapi paling selamat kalau nak trade, biar pada waktu dia ADR 40% ataupun 60% itu just nice. So senang cerita, kalau you nak mula trade, tengok ADR. Kalau ADR dah start 40%, 60%, boleh start trade lah.
Tapi dengan syarat ikutlah SOP 50, negatif 50, ikut SOP tu. Ya. Jangan pula tengok ADR 40, 50 memang masuk je. Tapi tak ada SOP dekat DOM. Ya, ADR tu tak berubah. DOM akan berubah. So kena hati-hati. Okay. So mulakan trade apabila ADR dah start 40%. Itu just nice. And then cuba tengok dekat DOM. Kalau dia ada SOP instant lagi terbaik. Lagi best. Sebab waktu dia ADR 40%, waktu dia 40%, kan ada lagi 60% nak sampai kita punya limit dia kan, ADR kan. So just imagine kalau ada SOP instant macam komoditi siang tadi, berapa jauh dia boleh pergi naik. Macam US dollar kan, berapa jauh dia naik. So waktu dia naik kat bawah tu mesti dia start belah bawah sekali. Mesti dia start dengan 40%. Mesti start dengan bawah daripada 10%. Tapi just nice kalau you masuk waktu di 40%. Waktu 40% tu just masuk je waktu tu. Cuba tengok kalau dia ada TPSL, itu yang kita nak. Kalau 40% tapi dia tidak ikut, tak ada TPSL dekat dalam dashboard, jangan ikut. ADR 40% mula, tapi yang ada pair yang ada TP dengan SL. Kalau tak ada TP SL jangan ikut. Tapi kalau nak ikut, syarat dia mesti kena SOP instant. SOP instant ni tak ada masalah. Dia nak ikut trend ataupun nak lawan trend, tak ada masalah. Itu terserah pada you all punya strategi. Ya. SOP instant kalau paling cantik, nak best ikut trend. Kalau tak nak ikut trend pun tak ada masalah. Boleh guna sebelum jam seterusnya tutup instant trade. Maksudnya boleh guna sebelum jam seterusnya tutup. Boleh guna sebelum jam. Boleh. Tak ada masalah. Kalau SOP instant biasanya kita tidak akan hold lama-lama. Sebab SOP instant, sekejap je, dalam masa setengah jam, 15 minit ke setengah jam, you dah dapat 10 pip lah sekurang-kurangnya. Faham tak? SOP instant ni maknanya, ibarat kata orang tu, you nak instant money lah. Katakan, lemak hari ni tak ada duit lah. Hari ni nak cari $10, $20. So, tunggu SOP instant. Key in, masuk, target. Okay, katakan you nak $10. $10 berapa lot? Daripada lot tu berapa pip? Dapatkan $10. Macam tu. Katakanlah you masuk lot 0.10. You nak $10. So, ambil lah dalam 10 pip. Dapatlah $10. Macam tu. So, jadi daripada situ, you dah tahu lah berapa you punya nak target dalam 1 jam, berapa jam. So, katakanlah you terdesak sangat nak duit, gunakan SOP instant. Kalau you nak trade santai-santai, tak terfikir pasal nak pakai duit dan sebagainya, bolehlah ikut SOP buy satu, sell satu. Sebab itu technical, dia tidak akan pergi laju, dia tidak akan profit cepat. So you nak cepat, you nak pakai duit cepat, trade 2 jam setiap sesi, London dengan New York, 2 jam. Dan gunakan SOP instant. Sekejap je buat duit. Nak berapa dolar? $10, $20, $50, $100, ikut equity. Kalau you ada modal $10, nak $20 pun boleh, tak ada masalah. Ikut je SOP instant. 2 jam setiap sesi. Sesi London pukul 3 sampai pukul 5. 4-5, okey. Lepas tu New York 9 sampai 10. 2 jam. Macam ni lah sekarang. Macam you dapat CAD CHF dengan USD CHF. Sekejap je kan? Berapa pip dah? So ini instant money. Kalau you nak sama, dia sepadan dengan nama dia instant buy, instant sell. Maknanya instant cash. You nak instant money, you gunakan instant SOP. Buat apa you spend time 24 jam nak cari duit daripada forex, the end of the day you lost. Instead of you masuk dalam market dalam tempoh 1 jam pun tak sampai, you make profit 10 pip. Cukuplah. Kalau you ada capacity untuk buka akaun Kamikaze, you nak full margin, tak ada masalah, silakan. Sebab you ikut SOP. You nak full margin tu terserah. Tak nak full margin pun terserah juga. Tak nak trade pun terserah juga. Tapi rugilah, tengok je lah orang buat duit.
So simple je dashboard ni. You nak guna SOP instant, nak make money, nak fast money ataupun quick money, trade 2 jam pertama setiap sesi, open sesi. 3 sampai 5, 9 sampai 3 sampai 5, 8 sampai 10. Macam tu. Macam sekarang ni lah. Macam tu. Simple je. Sekejap je. Tak payah spend time 12 jam, 24 jam tengok chart. Satu hari 4 jam pun cukup. As long as you tahu macam mana you nak hit your jackpot. Ya. Yeah? Kalau rasa nak buat duit cepat, nak senang dapat duit, scalping lah. SOP instant. Kalau rasa nak duit banyak sikit, intraday. Mana yang ada TP SL tu ikut je TP1, TP2, TP3. Combinekan dengan SOP instant. Terbaik. Nak rasa macam santai-santai, nak swing, tak ada masalah. Ikut je pair yang ada TPSL. Hold je. Ikut je trend dia. Tak payah set TP, hold je. Macam saya hold US dollar JPY, US dollar dengan JPY. Sebab saya tahu COVID-19 US dollar drop gila-gila kan. So kita biar je lah. Okay. Alright, MTF ialah mati time frame. Mati time frame ni maksudnya M5, N15. Jangan tengok N5, jangan tengok N15, jangan tengok H1. Tengok MTF direction cukup. Sebab bila ketiga-tiga ni, time frame ni dia arah yang sama, dia akan keluar perkataan buy kalau dia naik. Kalau ketiga-tiga time frame ni dia arah ke bawah, maknanya ketiga akan jadi sell. So you tak payah fokus kepada N5, N15, H1. Bila dia keluar je perkataan sell, maka dia ketiga-tiga time frame ni sell. Kalau dia keluar perkataan buy, maka ketiga-tiga time frame ini keluar buy. So jangan masuk buy waktu dia keluar perkataan retrace buy. Jangan masuk sell waktu dia keluar perkataan retrace sell. Tapi you masuk buy bila keluar perkataan buy ataupun re-entry buy. Masuk sell apabila dia keluar sell ataupun dia keluar perkataan re-entry sell saja. Simple. Ya, katakanlah you terlepas SOP instant tapi you nak masuk juga, you tunggu re-entry buy. Macam USD CHF ni dah pukul 12. So make sure target trade 3 sampai pukul 5 petang, 8 sampai pukul 10 malam. Cukup. Dah tak payah lama-lama. Kan dah buat profit pun kan? Tak apa Mirul 0401, tapi kalau you dah mahir, you dah faham 0401 ni boleh jadi $1 tau kalau you faham. Maksudnya keyakinan tu. Yang penting you practice. You bayar 180 tapi you make profit more than 120 ringgit. You dapat satu hari 100 USD, 50 USD, 20 USD. Lebih banyak daripada yang you invest. Ilmu pun dapat. So jadi tak sia-sia you spend 180 ringgit. Sedangkan you boleh dapat more than that. Ilmu dan you boleh dapat lagi profit. And then you dapat SOP instant untuk make money. Yang penting you kena banyak praktis lah. Selalu ada kelas, attend kelas. Ya, selalu attend kelas. Alright, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kelas belajar dashboard pada hari Rabu depan. Okay, seperti biasa Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat akan ada live trade. Okay, ikut bergantung kepada kelapangan saya lah. Kalau saya tak free, saya tak boleh buat lah. Kalau saya free, saya akan buat live trade. Okay, so malam ni pun dapat live trade jugalah. 180 dapat 1 bulan. Dapat 1 bulan. Dia macam ni. Katakanlah you tak yakin dengan dashboard boleh buat duit. Okay, contoh. Untuk first time you bayar 180 untuk try sebulan. Okay. 2 minggu you pakai, you rasa macam kelas free, ada live trade, and then you boleh buat duit sama. Then you ada rasa nak tambah 180 sebelum 30 hari, you boleh tambah lagi 180 untuk entitle dapat 3 bulan. Kalau you bayar 180, the next month you bayar 180, you rugi, you dapat sebulan-sebulan. Tapi you bayar 360 juga, tapi dapat sebulan-sebulan. Tapi kalau you bayar, katakan 2 minggu you pakai 180, dan you rasa berbaloi, dan you dapat pulangan balik, dan you rasa you nak tambah lagi 1 bulan, you tambah sebelum 30 hari.
180. So maknanya you akan dapat another 2 months. So jadi total langganan 3 bulan. Kalau selepas 30 hari, you nak tambah 180, tak dapat lah sebab dah habis tempoh. So sebelum end of a month ataupun cukup 30 hari lepas you pakai 1 bulan, make sure you top up sebelum habis tempoh. Habis tempoh. Top up sebelum habis tempoh. Janganlah 1 hari sebelum nak habis tempoh pun top up, tak boleh lah macam tu. Setidak-tidaknya 2 minggu. Sebab 2 minggu dia dah pakai dah kan. So 2 minggu, you rasa you nak extend, you tambah lagi 180, saya akan bagi you 2 bulan. So mana total you punya langganan 3 bulan. Macam tu. Boleh? Tak apa Amar. Apa yang kita buat, jangan kita kesali tetapi kita belajar daripada pengalaman. Sebab dia dalam kehidupan, dia mesti kena ada satu pengalaman yang sukar. Baru kita seronok hidup kita. Kalau semua saja kan, tak ada benda yang kita nak share. Tak ada benda yang kita nak kenang-kenang. Semua saja. Dan bila kita pernah rasa jatuh, sekurang-kurangnya bila kita tengah atas, bila kita jatuh, kita tahu macam mana kita nak comeback. Tapi kalau kita tak pernah rasa jatuh, tak pernah rasa loss, tak pernah rasa kena libas, kita tak ada pengalaman, kita akan down gila-gila. Sebab selama ni perjalanan kita senang aja, kita akan give up. Tapi bila kita dah kerap kali loss, kerap kali kena libas, benda ni dia mematangkan kita dan membuatkan kita lebih kental. Dan kita lebih bersedia untuk bangun 3 kali. Sekali kita jatuh, kita bangun 3 kali. Okey? Betul tak Syuib? Ya, sebab you bukan setakat pakai dashboard, tetapi you belajar. Saya ajar you kena faham tentang fundamental, tentang demand macam tu. So bila kita faham tentang demand, tentang kepentingan pelabur, siapa yang menggerakkan, dan barulah kita mudah untuk kita buat duit. Gila tak puas hati. Sekejap, saya nak tengok apa yang Khairul share. Apa yang Khairul share? Tak ada apa pun. Sekejap. Maksudnya apa? Gila tak puas hati. Gila tak puas hati. Gila tak puas hati. Tak puas hati ke? Gila kalau tak puas hati. Apa maksudnya? Saya tak nak buka lah gambar tu. Oh, okey. Gila lah kalau tak puas hati macam tu Gila tak puas hati. Gila tak puas hati. Yalah betul-betul. Gila tak puas hati. Faham. Maksud dia puas hati sangat-sangat. Yalah. So tak kisah berapa pun. Saya tak nak ambil tahu pun berapa you all dapat. Ada yang jumpa saya personally, cikgu terima kasih, saya dapat $60,000. Bayar 180. Dia dapat $60,000. Berapa banyak dia dapat? Dia beli lori tau. Jumpa saya. Saya datang jumpa cikgu bukan nak apa-apa. Saya datang nak jalan, nak minta cikgu halal kalimu. Dia kata saya baru withdraw $60,000. Dia business transportation. So dia beli lori. So duit tu dia terus beli cash. Lori. So tak kisah berapa pun you dapat. Asalkan matlamat saya, you all buat profit. Tu je. Tak kisahlah. Dia sell betul lah tu sebab US dollar strong kan tadi. Lepas tu gold tadi weak. Okey lah. Okey, so yang lain semua profit naik US dollar CHF, CAD CHF malam ni yang kita trade. Yang kita live trade lah. CAD CHF dengan USD CHF. Profit kan? Right? Gold. Siapa yang masuk gold tadi pun profit juga. Walaupun saya tak sentuh banyak tentang gold, tapi profit. Alright, insyaAllah rajin-rajin lah datang kelas. Rajin-rajin datang kelas. Ya, datang kelas tak rugi pun.
ilmu you dapat, profit pun dapat insyaAllah. Sama-sama kita bantu. So jadi kalau you mana yang dah faham, datang kelas dah faham, dah belajar hari ni apa yang kita belajar, bantu juga kawan-kawan kita yang lain dalam grup. Bantu juga. Kalau saya tak mampu nak support semua orang. Saya pun ada kapasiti saya terhad juga sebab saya nak jaga server dan sebagainya. Tapi kalau you all dapat sama-sama bantu yang lain-lain, share sama-sama, bantu yang lain-lain insyaAllah. Sama-sama manfaat. Dia sebenarnya lagi banyak kita membantu orang, lagi banyak ilmu kita curah ke orang, lagi banyak ilmu kita dapat. Lagi kita rajin tolong orang, lagi rajin kita share dengan orang, lagi ilmu yang kita tu kita akan lagi terbuka tu. Lagi terbuka ilmu yang kita dapat tu, lagi dibuka, lagi mudah lagi kita punya ilmu. Itu biasa untuk orang yang baru, tu biasa. Biasa. Itu normal. That's why bila kita dalam trading, kita perlukan satu benda yang kita boleh jadikan dia sebagai tool untuk membantu kita dalam trading. So, you dah buat step yang betul, walaupun belum capai tahap konsisten, tetapi paling penting you dah one step ahead. Maksudnya, you dah di dalam momentum untuk berjaya. Maksudnya, you perlukan sandaran. You tak boleh rely kepada you punya persepsi. You tak boleh nilaikan market mengikut apa yang you rasa, apa yang you nampak, apa yang you cuba predict. Tetapi you kena rely kepada fakta. So dashboard is fact. Okay, so dia tidak ada prediction. So jadi you cuba combinekan dengan apa yang you belajar, dengan apa yang you ada. Tak kisah you belajar teknik apa-apa pun kat luar sana, dan you cuba combinekan dengan dashboard. Macam saya kata tadi, kat luar sana teknik semua okey, semua bagus, semua tip top, superb, semua sifu bagus-bagus. Cuma perlu ada satu lagi top up, iaitu fundamental, iaitu dashboard. So you combine kan. Tak kisah you pakai teknik apa pun. So bila you ada SOP, combine dengan fakta. So kalau you rasa kalau ikut SOP sebai, tengok dulu kat dashboard betul atau tidak. Sebab dashboard ini real time dan dia ialah fundamental dan dia ialah market semasa. So jadi bila you synchronise-kan dan you tidak tinggalkan dia, so jadi secara tak langsung dia membantu untuk memberi keyakinan, confident untuk you masuk buy seperti apa yang you nampak. Tapi kalau you single handed tanpa ada support, dan bila you buat decision, takut decision yang you buat tu selalunya dia akan jadi false. So lebih baik kita ada something tool yang support kita. Mungkin kita tak setuju dengan apa yang kita nampak, tetapi bila dikuatkan dengan fakta dan membuatkan kita lebih yakin. Dekat phone boleh, iPhone, iPad, tablet, Android TV, Smart TV, PC, MacBook, semua boleh. Semua support. You pergi dekat, Tuan Badrul pergi dekat link yang saya bagi untuk download VNC tu, just klik kat situ, pilih platform apa you pakai. You iPhone ke, iOS ke, you pakai Android TV ke, Android box ke, Android ke, Windows ke, boleh, tak ada masalah. You kena rajin datang kelas, selalu datang kelas, selalu datang kelas. Selalu datang kelas. Kelas bukan setakat belajar, tetapi kita live trade, saya akan tunjuk macam mana cara nak entry. Ya, zaman saya tahun 2006, saya belajar Elliott Wave. Memang crack. Itu baru satu pair tau. Sebab Elliott Wave dia banyak probability, dia banyak wave. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So memang sakit lah, memang crack lah. So masa tu saya masih tak belajar lagi tentang fundamental. Dan bila saya dah faham tentang fundamental dan saya nak buat dashboard untuk diri saya sendiri, dan ada kawan advice saya, share lah, dia kata benda ni mungkin manfaat pada orang lain. Okay, why not? Saya cuba sampailah sekarang. Daripada 2017, sekarang dah 2020. So almost 3 years lah. Alright, terima kasih semua. Saya pun nak off dulu. Dah lewat dekat pukul 12. Start pukul 10 tadi. So tahniah semua pada yang hadir yang malam ni. Tahniah pada yang profit, dan tahniah juga sebab ada kelas untuk belajar. Anda sanggup datang kelas untuk korbankan masa anda.
anda spend time untuk belajar berbanding anda spend time dengan family dan urusan personal. Tahniah sebab ada kesungguhan nak belajar, insyaAllah. Saya doakan semoga anda semua berjaya, ya, bukan yang dalam kelas sini je, tetapi pada semua ahli grup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan manfaat dan kita boleh buat profit kau-kau, ya. Sepanjang COVID-19, PKP ni buat duit cukup-cukup, insyaAllah, amin. Saya doakan semua semoga berada rezeki dan mudah dalam trading. Jangan segan-segan, jangan segan-segan PM saya, jangan segan-segan tanya soalan. Saya tak makan orang, saya tak pernah marah orang, insyaAllah. Boleh PM saya anytime. Saya cuma lambat cepat je lah saya. Sebab kadang-kadang saya terpaksa support orang international, sebab lepas ni saya dah kena support international user. Kadang-kadang sampai pukul 4 pagi baru saya dapat tidur. Sebab kadang-kadang waktu tu diorang start tanya soalan, waktu diorang start trading, macam-macam soalan. Okey semua, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. And AP Trading dah tutup dan insyaAllah kita jumpa besok. Kalau ada rezeki kita buat live trade, insyaAllah. Selamat malam. Terima kasih semua.